Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, penjagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan. Kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak melihat tajuk As-Sar'u Haqiqatuhu wa Ilajuh, rasukan hakikatnya dan pengubatannya. Ya, rasukan, yakni rasukan jin syaitan terhadap diri manusia, merasuk masuk dalam jasad badan manusia. Pada hakikatnya rasukan syaitan ataupun jin terhadap jasad badan manusia merupakan suatu yang berlaku, yang menyebabkan seseorang bila mana ia dirasuk, dia tidak sedar. Maknanya jin itu sudah menguasai diri dia.
Dan jin itulah yang mengambil tempat untuk bercakap apa yang dia nak cakap. Ataupun kadang-kadang dia tak nak cakap, dia diam senyap saja, tanya pun tak mau jawab. Kan ada begitu. Ada yang bercakap, cakap je lah, nak bercakap je dia, kadang-kadang tak henti-henti nak bercakap. Adanya senyap, tak nak bercakap langsung, tanya pun tak jawab, apa pun tak nak. Ada setengah tu bila ditanya baru dia jawab. Dia berbagai-bagai lah. Cuma biasanya kita guna cara untuk lembut dengan dia lah, berlembut dengan dia, pujuk dia. Lama-lama insya-Allah dia akan cakap. Kalau dia tak cakap, lama-lama dia begitu. Jadi begitu maknanya dia sombong sikit lah kadang-kadang tu. Sombong lebih, dia nak tunjuk dia act lah sebagainya lah. Tapi bila kita tekan picit dia, dia sakit meraung, masa tu baru dia minta rayu kita, jangan picit dia, jangan sakitkan dia dan sebagainya. Masa tu baru dia nak bercakap. Kadang-kadang dia macam-macam. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka itu bangun, yakni di hari kiamat nanti, melainkan seperti mana orang yang bangun daripada orang yang dirasuk oleh syaitan. Yang demikian itu ialah kerana mereka menyatakan jual beli itu sama seperti riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut berkenaan dengan orang yang dirasuk oleh syaitan. Antaranya bila di hari akhirat esok, tuan-tuan, orang yang makan riba ni, dia macam orang yang dirasuk oleh syaitan tak sedar diri. Itu makna orang tu orang makan riba lah tu. Siapa-siapa makan riba yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, maka dia akan bangun bangkit di hari kiamat dalam keadaan terhoyong-hayang, tak sedar diri, orang yang dirasuk oleh syaitan. Jadi rasukan syaitan merupakan sesuatu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesiapa pun tidak boleh menafikan adanya rasukan syaitan, sebab Allah sendiri yang menyebutnya. Allah sendiri. Kan dalam ayat ini kita lihat, walaupun ada orang dia tak percaya, kan, dia tak percaya ini golongan yang mental problem lah, stres lah, menyebabkan dia jadi macam tu, tidak ada kena-mengena dengan rasukan jin, syaitan, kata dia. Kan, itu merupakan suatu penafian yang disangkal oleh ayat inilah. Ayat ini jelas menyebut tentang adanya rasukan syaitan. Siapa yang menyebutnya? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan orang yang makan riba nanti akan dibangkit dalam keadaan orang yang dirasuk oleh syaitan. Yang demikian itu kerana apa? Kerana mereka menyatakan jual beli sama seperti riba. Dia kata, kan, sistem pembiayaan Islam dengan sistem
pinjaman konvensional adalah sama, kata dia. Apa bezanya? Tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Dia suruh apa? Akad jual beli. Akad tu berapa? Umpamanya kita beli kenderaan, kan, dan kita bayar dalam tempoh 5 tahun. Kita akad 150,000. Itu adalah cara Islam. Kita akad jumlah tu, jumlah yang kita akan bayar tu 150,000, tak lebih tak kurang. Tapi sistem pinjaman konvensional, dia harga kereta 100,000, tapi dia bayar 150,000 dalam masa 5 tahun umpamanya. Maka 50,000 itu adalah riba. Dan dia akad 100,000, tapi dia bayar 150,000. Tak samalah, walaupun nilai sama, kan, nilai pinjaman tu, pembiayaan tu sama, 150,000 Islamik. Yang ni pun 150,000, tapi kaedahnya berbeza, caranya berbeza, kan? Sebab akad Islamik, cara Islamik ialah dengan akad sepenuh harga 150,000. Adapun yang cara konvensional, dia akad, dia dipinjam tu dia 100,000, tapi dia kena bayar 50,000 lebih. Itu maknanya riba. Itu beza Islam dengan bukan Islam, walaupun nilai itu sama. Itu dia kata jual beli itu sama seperti riba. Tak. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So, riba ni, tuan-tuan, salah satu dosa besar, 7 dosa besar. Nabi sebutlah hadis, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qal asyirku billah was-sihr wa qatl nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahaf wa qasrul mussanatil ghafilatil mu'minat. Rawahul Bukhari. Nabi sebut, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, 7 dosa besar. Lalu sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Maka baginda jawab, syirik kepada Allah yang pertama, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan cara yang hak, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari daripada medan perang, yang ketujuh mundur perempuan yang suci beriman melakukan perbuatan zina, qazaf. Jadi ranking makan riba ni, tuan-tuan, dosa yang keempat. Dosa pertama paling besar, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan kecuali yang hak. Yang keempat makan riba ni maknanya suatu dosa yang sangat besar. Sebab itulah Allah isytiharkan perang kepada orang yang makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba. Tinggalkan, buang tepi, jangan ambil lagi dah. Yang lepas-lepas, yang akan datang sudah tak ada lagi dah. Dan sekiranya kamu beriman, maka sekiranya kamu tidak melakukannya, tidak melakukan maknanya masih lagi duk ambil lagi, tak tinggal saki baki riba ni, ambil lagi, duk pulun lagi,
kan, rasa rugi tak ambil, kan, duit tuan-tuan, kan, tak boleh lah, haram kan. Maka fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, izinkan perang daripada Allah dan Rasul. Allah ikhtiar perang kepada orang yang makan riba tuan-tuan. Rasul juga perang. Makna musuh Allah dan Rasul. Siapa makan riba ni tuan-tuan? Musuh Allah dan Rasul. Kita nak Allah dan Rasul sebagai kekasih kita, kan? Kita nak jadikan Allah sebagai kekasih kita. Ini jadikan musuh pula dah. Lingkup di akhirat esok. Kita nak jadikan Allah sebagai kekasih, Rasul sebagai kekasih. Tiba-tiba Allah dan Rasul mengisytiharkan perang kepada orang yang makan riba. Waliyadzubillah. Baik. Jadi rasukan syaitan dan jin merupakan suatu realiti. Dia bukan satu fantasi. Dia bukan satu benda yang dinafikan adanya rasukan, tak. Dia satu benda yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Cuma manusia tak boleh merasuk jin, kan? Itu kelebihan jin. Dia boleh masuk, dia boleh masuk dalam badan kita, duduk dalam badan tuan-tuan, duduk tenggek kat badan, duduk buat rumah dalam badan, beranak pinak dalam badan. Dah lama sangat dah tak berubat, penuh dalam badan, ramai, keluar dah lagi. Jangan buat pasal tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rasa berat dia badan tu kan, satu lemah, tak bermaya, kan, petang nak tidur. Ada setengah tuan-tuan kalau orang yang kena rasukan ni, dia ada jin dalam badan ni, makna waktu lepas asar tu dia lemah, dia nak tidur. Bawa ke maghrib sampai ke isyak. Lepas tu pula lepas isyak tak boleh tidur dah, bawa sampai ke subuh. Subuh, dekat-dekat subuh baru nak tidur. Tu gangguan itu, kan. Berat je badan, rasa lemah je, kan. Sakit kepala. Tuan-tuan, macam-macam tu kena scan. Kalau kita scan ni mana kita ruqyah untuk nak pastikan ada tak jin dalam badan tu, tuan-tuan, kan. Kadang-kadang kita tak sedar apa sebab kita ni sakit ya, demam ya, kadang-kadang tu tak habis-habis demam, makan ubat pun tak sembuh. Migrain tuan-tuan ya, orang yang migrain ni sebenarnya orang yang ada jin dalam kepala dia. Betul. Makan ubat tahan sakit tapi tak sembuh, duk sakit tu kan. Biasa tuan, dia duduk di kepala ni, kan, di kawasan kita duk berfikir kat sini kan. Tu yang jadi buntu fikiran, serabut, runsing. Kadang-kadang kita rasa takut, tak tentu pasal, nak menyendiri, tak nak bercampur dengan orang, nak marah, nak mudi, kan. Itu dia kontrol di sini dan juga di hati kita. Kadang-kadang duduk kat sini, yang kadang-kadang sampai tahap tak nak hidup, nak bunuh diri, nak ambil pisau bunuh diri. Ada tuan-tuan sampai tahap itu. Anxiety, anxiety, panik, tak boleh, rasa panik. Tengok orang rasa panik, tak boleh, orang ramai. Macam-macam bentuk gangguan ni, berbagai, sangat banyak. Ada yang serius, ada yang pertengahan, ada yang boleh kata taklah serius sangat. Tapi semua itu perlu kepada rawatan. Rawatan tu diperlukan untuk supaya jin dalam badan tu dikeluarkan melalui ruqyah,
Dan kadang-kadang dia mengambil masa yang agak lama, dan ada juga yang cepat, ada yang beberapa kali, ada sekali, dua, tiga kali mungkin dah sembuh, ada yang berulang-ulang dan seumpamanya. Macam-macam. Kena sabar, kan? Kena sabar. Kadang-kadang kita tak sabar, kan? Berubat sini tak sembuh, pergi tempat lain pula. Tadi saya jumpa seorang tu, pergi jumpa Tok Bomo dekat mana pergi? Dekat Palong tadi kata. Palong ni Sembilan tu. Sampai ke Palong dia pergi. Jumpa Tok Bomo, recommend lah. Kawan dia recommend. Kawan recommend. Mesti biasa kawan lah recommend ni. Kan? Pergi Palong nak buang saka lah kononnya. Kan? Dia bedah batin. Dia buat bedah batin. Tak sembuh kot, ngarut je. Bedah batin ni tuan-tuan dia guna jin. Jin. Dia sihir tu. Dia satu ilmu sihir yang agak pelik lah. Memang pelik pun. Dia tak guna apa-apa pun, dia guna tangan dia. Dia boleh bedah. Dia boleh buka pun, dia boleh cabut, bagi paku lah, keluar paku lah, keluar itu dan sebagainya. Daripada tu bukan ada apa pun. Macam mana dia boleh cabut tu? Itu adalah sihir. Kita ni percaya lah. Kita tak tahu tuan-tuan, kan? Kita pun kira canggih lah, maknanya kira pandai lah Tok Bomo ni. Dia boleh keluarkan paku daripada badan lah, jarum lah. Itu semua ilmu sihir tuan-tuan. Sihir ni memang macam tu. Ya macam ahli sihir Firaun tuan-tuan, lempar tali macam ular. Sebenarnya bukan ular, ia tali tapi dinampakkan seperti ular. Hakikatnya bukan paku, tapi kita nampak macam paku. Itu sihir tuan-tuan. Adapun Nabi Musa, tongkat yang dilempar itu memang bertukar menjadi ular sebenar. Itu ya, itu mukjizat. Itu mukjizat. Makna bukan dinampakkan tongkat Nabi Musa itu seperti ular. Tak, tongkat itu bertukar real ular dengan mukjizat daripada Allah Ta'ala. Adapun tukang si Firaun itu, tali itu bukannya ular, itu dinampakkan seperti ular. Itu sihir. Itu kita nampak paku keluarlah, jarum keluar, hakikatnya bukan. Nampak tak? Kita pun hebatlah apa dah. Ini semua mengarut. Bedah batin ni tuan-tuan adalah ilmu sihir. Tok Sadok pi mengarut, pi jumpa Tok Bomo tuan-tuan, kan? Ini perkaranya lah. Kita tak ada main bedah-bedah punya. Kan? Kita ruqyah. Ruqyah ialah maknanya kita picit lah poin-poin di mana dia duduk tu ya. Kan? Kena tempat dia duduk tu dia sakit lah. Kan? Tak main lah bedah-bedah, tak main. Bedah pergi hospital. Tak bedah. Kan? Jangan jumpa Tok Bomo bedah batin, jangan. Mengarut. Bedah-bedah pergi hospital lah. Itu betul. Itu real punya. Itu betul punya. Itu bukan sihir punya, kan? Jadi kita jangan main benda-benda macam ni tuan-tuan. Jangan buat pasal, kan? Dia guna jin tu, jin tu. Dia guna khidmat jin yang boleh buat macam tu. Adapun kalau dia seorang, dia tak kerti. Jin yang tolong dia untuk buat cara begitu. Kadang-kadang tu dia ambil benda tak ada pun, kan? Cerita apa tu? Kan? Nampak tak? Silap mata dia, kan? Dia main macam tu ya. Setengah tu main tangkap lagu tu. Mana mula tangkap lah dah. Aduh, kan? Tangkap buah dalam botol. Kan? Kita ni main percaya je lah, kan? Mengarut tuan-tuan. Karut. Banyak benda-benda karut ni.
Tadi saya tengok satu TikTok, ustaznya ajar tuan, nak cegah motor hilang. Kan? Tuan-tuan beli motor kan, lepas tu ambil besi, buka apa benda tah dia punya seat dia tu kan, tulis dekat situ 2468. Kan tengok tak video tu, Nuh Kazab Negeri Kelantan tu, saya fikir dia Kazab, pendusta kan. Siapa-siapa tulis tu kata dia ini boleh jadi pendinding daripada motor hilang. 246 azimat 2468. Aduh, geleng kepala saya. Saya masuk dalam grup Gabungan Persatuan Perubatan Islam. Ada yang defend dia. Orang yang rawat atas nama Pusat Rawatan Islam pun kata dia betul. Azimat ni, ini azimat. Tulis 2468 tuan-tuan. Lepas tu tutup balik. Lepas tu insya-Allah dia kata tak jadi gapa-gapa kata dia. Tak jadi gapa-gapa maknanya tak hilanglah motor tu. Mengarut sungguh. Lepas tu ada pula yang pergi pertahan pula tu. Kan? Bengong sungguh nak cakapnya. Ini benda azimat. Azimat tak boleh pakai. Kan? Dalam hadis sebut, riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi kata, "Inna ruqa wa tamaimata wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi mentera, azimat tangkal, ilmu tiwalah ini ilmu sihir, pengasih, adalah syirik. Ada kepatut. Islam tak ajar begitu tuan-tuan. Islam ajar macam mana? Bagaimana kita nak jaga barang kita daripada kena musibah, hilang, adalah doa, zikir yang diajar oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pelbagai zikir dan doa, dan ada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak nak ambil? Kenapa tak nak ambil? Yang pergi mengajar ilmu yang tak ada sumbernya, bahkan ia bawa kepada perbuatan syirik, mengajar dekat orang ramai. Yang mengajar tu pakai serban tuan-tuan. Apa sal yang tak nak ambil daripada Nabi? Kata sayang Nabi. Bohong ya tuan-tuan. Puak-puak ni bohong ya. Sayang Nabi tapi mereka-reka, buat benda yang tak ada kena-mengena dengan Nabi. Tuan-tuan, antara kalau kita nak lihat, Nabi ajar umpama kalau kita nak mengelak daripada musibah umpamanya kan, baca sekali waktu pagi, sekali waktu petang. Apa dia bacaan dia? Subhanallah wa bihamdih, wala hawla wala quwwata illa billah, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini merupakan zikir pagi sekali baca, petang sekali baca. Nabi ajar ni tuan-tuan, yang antara diamalkan oleh sahabat nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Maksud kepada zikir ini, masuci Allah dengan segala kepujiannya, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya daripada Allah. Apa yang Allah kehendaki jadi maka jadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki jadi maka tak jadi. Aku mengetahui sesungguhnya Allah berkuasa ke atas segala sesuatu, dan
Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Siapa yang baca zikir ni tuan-tuan pagi dan petang, musibah tidak akan menimpa dia dengan izin Allah. Jadi kebetulan pada satu hari Abu Darda didatangi oleh seorang sahabat, beritahu dia rumah dia nak terbakar. Abu Darda, sebab sekeliling rumah jiran dia terbakar. Jadi kalau sekiranya Abu Darda lambat nak selamatkan rumah dia pun akan terbakar. Abu Darda kata apa? Rumahku takkan terbakar. Dia confident tuan-tuan, yakin dia. Dia yakin tidak mungkin rumahnya akan terbakar. Tidak mungkin rumahku akan terbakar, kata dia. Pasal dia yakin dengan zikir ni yang Nabi kata musibah tak akan berlaku. Betul. Dia pergi balik rumah dia satu tak terbakar. Ni dia ni yang kita nak amal. Bukan 2468. Azimat 2468 ni usah pakai lah tu. Apa dia berjangan pula petikan Mereka pula. Lepas ni Karut tuan-tuan. Itu antaranya. Ada lagi lah. Ini piajar apa lagi tuan-tuan? Saya tengok ajaran-ajaran yang tak Nabi ajar. Umpamanya baca Ya Allah Ya Allah 66 kali sebelum tidur, supaya dapat jaga diri kita, harta benda kita, keluarga kita. Ini pun Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar baca ayat kursi. Ayat kursi yang Nabi ajar tak mau ajar. Yang reka-reka Ya Allah Ya Allah 66 kali main daripada pula 66 kali tu. Siapa yang ajar 66 kali? Ya Allah Ya Allah tu apa dia? Dia ajar juga alim. Al-Kadzab ni juga. Saya panggil dia Al-Kadzab lah. Pendusta, pembohong. Jadi tak ada. Yang Nabi ajak ayat kursi ni cerita yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan, ketika dia diamanahkan untuk jaga harta Baitul Mal, syaitan menyerupai seorang laki-laki mencuri harta Baitul Mal. Abu Hurairah dapat tangkap dia. Kemudian dia merayu untuk dilepaskan sebab dia kata dia fakir miskin, dia berhajat, dia ada keluarga dan sebagainya. Kesian, Abu Hurairah lepas dia. Besok pagi Rasulullah tanya, apa yang kamu buat dengan orang yang kamu tangkap semalam? Rasulullah tahu ada orang masuk, Allah bagi tahu dia lah. Kemudian dia ceritalah, dia masuk, dia ambil dia kata dia berhajat dan sebagainya, dia lepas. Rasulullah pesan kat dia masuk lagi malam ni, tangkap, jangan lepas. Rasulullah tahu dah dia akan masuk lagi malam tu. Ini wahyu daripada Allah. Malam kedua dia masuk lagi, tangkap lagi, tangkap. Dia merayu, kesian, Abu Hurairah pun lepas lagi 2 kali dah malam tu. Besok jumpa Nabi tanya, kamu buat apa dengan orang kamu tangkap semalam? Pun cerita lagi lah, dia rayu lagi, dia kesian, kata dia pun lepas. Kata Nabi, dia masuk lagi, dia kata. Dia berdusta, dia kata dia tak nak masuk dah. Dia akan masuk lagi malam ni. Kalau dia masuk, tangkap je lepas. Malam ketiga dia masuk lagi tuan-tuan. Masuk lagi, nak curi lagi. Kemudian Abu Hurairah tangkap dia. Kali ni tak lepas dah, kata. Tiba-tiba dia ajar dekat Abu Hurairah, mau tak aku ajarkan kepada kamu, iaitu cara macam mana nak supaya tidak harta tak dicuri. Tuan-tuan, nak lah. Dia pun ajar baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas dia ajar tu, Abu Hurairah pun lepas dia. Kan?
Kan dia ajar ilmu tu kan, dia begitu ilmu tu dia. Lepas tu esoknya Rasulullah tanya lagi pasal apa hang pi lepas. Kan? Lepas tu dia tak beritahu lah pasal dia ajarkan ayat tu kursi tu. Dan Rasulullah kata apa? Betul apa yang dia ajar tu. Tuan-tuan, baca ayat tu kursi, antara kelebihan dia, syaitan tak dekat dengan kita pada waktu kita tidur. Dan yang keduanya, harta kita dipelihara oleh Allah. Ni cara dia. Ni yang Nabi ajar, bukan ya Allah 66 kali. Itu payah kan. Lagi satu Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, itu pun bukan, tak ada tuan-tuan. Nabi tak ajar kita baca Bismillah 21 kali sebelum tidur, tak ada. Yang Nabi tak ajar seorang ambil hak Nabi ajar tu banyak lagi benda yang kita tak ambil. Pasal apa? Kata sayang Nabi. Kalau sayang Nabi, buat apa yang Nabi buat. Ni amalan-amalan yang mengarut kadang-kadang ni kan. Macam TikTok tu, yang sebarkan tu pun orang-orang yang tu juga, yang pakai serban, tok guru juga. Tapi kita bukan soal tok guru tak tok guru tuan-tuan, soal sumber daripada mana. Marilah serban besar mana pun, tok guru mana pun, ramai anak murid sekalipun, tapi kalau ajarannya itu bukan daripada Rasulullah, tolak tuan-tuan. Jangan duk ambil kan. Kita punya petunjuk kita Al-Quran, Sunnah, jelas untuk mengelak kita daripada kesesatan yang tersebar di akhir zaman ni tuan-tuan. Jaga-jaga tuan-tuan, ambil amalan tu biar betul dan sumbernya jelas, bukan rekaan, bukan daripada hadis palsu, hadis yang lemah, bukan. Ambil daripada hadis yang sahih. Dan tentu ada kelebihan, dan tentu Allah terima, sebab itu ajaran daripada Islam. Dia wahyu daripada Allah. Yang rekaan tu bukan wahyu tuan-tuan. Yang Nabi ajar tu pun tuan-tuan, kita buat tu pun tak tentu lagi Allah terima ke tidak. Apatah lagi yang bukan daripada Allah dan Rasul kita buat, confirm tolak dia. Tolak tuan-tuan. Itu yang dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha katakan, man ahdatha fi amrina falaysa minhu fahuwa rad. Hadis Nabi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dan sesiapa yang mereka-reka dalam urusan kami yang bukan daripada kami, ia tertolak. Ini hadis Nabi. Kalau dia bukan daripada Nabi, kata Nabi, tolak. Duk pakai apa siapa kan? Ini macam-macam kita dah sebut dah hari tu kan. Zikir tu Nabi dah ajar dah, elok lah, sempurna kalimah dia. Adapun nama Allah, kita tak berzikir dengan nama Allah, iaitu Asmaul Husna. Kita berdoa dengan nama Allah. Kita tak berzikir dengan nama Allah, kita berdoa dengan nama Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Rahman, kasihanilah aku. Ya Rahim, sayangilah aku. Ya Latif, lembutlah dengan aku. Itu ya. Adapun ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, tak ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak ada. Tak ada zikir dengan nama itu. Nama mufrad Allah Ta'ala. Kena tahu tu, konsep tu tuan-tuan. Nabi ajar ni. Kita kadang-kadang ilmu yang kita dapat ni tak betul, kita perbetulkan kan. Tu kadang-kadang zikir munajat tu kan, sebahagian ni tak betul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kan, semua tu. Zikir ni lengkap. Subhanallah, tu zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Itu zikir. La ilaha illallah, zikir.
La haula wala quwwata illa billah. Zikir. Ulanglah. Berapa kali nak ulang-ulang? Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir, itu zikir. Kan? Tapi Allah tak. Apa tak lagi jauh sekali lah. Adakah tuan-tuan Nabi ada buat begitu tak? Sahabat ada buat tak? Tapi difatwakan kan, payah cakap kan. Kan dia apa? Kan kenapa tak sekali anta kan, subhanak kan, kalau nak sebut lagi anta, kenapa tak anta pula? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Ini betul anta. Subhanaka inni anta pula kan. Apa dia anta ni? Apa dia ni? Nabi tak ajar. Yang kita pereka buat apa? Ni semua keliru orang ramai. Tengok tuan-tuan, terus ada ambil kan. Dah ada dah, zikir dah ada dah, cukup. Itu sebab Allah sebut dalam konteks nama Allah, berdoa dengan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Quran sebut begitu. Bagi Allah tu nama-nama yang baik, berdoalah kamu kepada Allah dengannya. Nampak tak? Berdoa dengan nama Allah. Sebut, ya Allah, ampunilah aku. Ya Ghafir, ampunilah aku. Ya, itu betul kan. Itu cara dia. Nabi ajar begitu kan. Adapun nak ulang-ulang ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, tak ada. Ya Razzaq urzuqni, wahai Tuhan yang memberi rezeki, rezekikan bagiku. Ya. Adapun nak ulang-ulang tak ada. Tak payahlah tuan-tuan. Nabi tak buat begitu. Itu kita kena ketahui konsep berzikir dengan konsep berdoa kepada Allah ada sedikit perbezaan. Kita beri laluan kepada azan. Allah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول لا حول ولا قوة
Muhammadan wasilah. Baik, kita respon ke soalan yang dihantar kepada saya ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke jin dan syaitan boleh menguasai tubuh manusia sepenuhnya? Baru-baru ini saya telah menyaksikan seorang pesakit yang memang bukan manusia. Walaupun bertubuh manusia, dia dikuasai pemikiran, perbuatan, bahkan tubuhnya dijadikan rumah tumpangan oleh jin dan syaitan. Apa yang bercakap bukan manusia yang bercakap, tapi jin. Na'udzubillah. Ya, betul. Maknanya ada gangguan rasukan tu sepenuhnya. Maknanya memang dia kontrol sungguh. Kontrol sungguh-sungguh. Kan? Ada begitu. Maknanya dalam diri itu memang ada jin dah. Jin yang menguasainya. Kebiasaan ni tuan-tuan, ada jin yang saya jumpa lah kan, dia daripada Bermuda Triangle ni. Ada seorang perempuan tu, dia kena rasuk dalam badan dia tu ada jin Bermuda Triangle. Memang kuat dia tuan-tuan. Baca ruqyah kan, tak lut. Yang lut sikit baca dekat dia tu Ustaz Arundin dengan Ustaz Ismail Qamus ya. Dia rasa sikit lah. Kita yang baca-baca ni dia buat tak reti je. Dia buat dono je tuan-tuan. Dia sombong lah tu. Buat macam tu. Baca-baca tak ada apa. Masih dia diri. Dia tak ada respon. Dia tak ada apa-apa. Tak ada kesan baca tu. Tu kuat tu. Tu jin Bermuda Triangle ni dia jin yang kuat. Dia cakap orang putih. Cakap orang putih tuan. Orang putih cakap British slang. Dia punya slang tu British. Memang dia yang kena rasuk tu, dia bukan orang putih sangat pun. Kemudian dia bercakap tu macam orang putih sebiji. Bukan cakap Kelantan punya orang putih punya. Speaking dia tu speaking memang slang orang putih sungguh. Jin tu nak sekitarnya. Dan bila dia tulis tu, kalau dia tulis surat, tulisan dia tu tuan-tuan, tulisan italic tu. Cantik tulisan dia tu. Dia tulis orang putih je. Saya kadang-kadang belajar orang putih dengan dia. Kan? Belajar cakap orang putih dengan dia. Dia mengajar lah. Dia tu jin. Kan? Sebab dia pandai cakap orang putih, kita pun belajar cakap orang putih dengan dia. Masa tu nak pergi overseas masa tu. Nak pergi London kan. Cakap dengan dia tu, tak pernah pergi London. First time dulu pada dah 10 tahun lepas lah. Dia belajar dengan dia. Tuan-tuan, dia menguasai sepenuhnya. Memang menguasai sepenuh badan. Maknanya dia tak keluar. Tak tahu sekarang ni macam mana lah. Lama dah tak jumpa dia. Itu yang jadi maknanya dia menetap dalam badan. Itu yang menetap dalam badan. Dia tak keluar badan dia. Itu sebab tak boleh nak buat lebih-lebih kurang dengan dia. Dia marah. Dia kalau dia mengamuk tuan-tuan, habis dia buka tudung ni. Dia perempuan, dia buka, dia nak tunjuk perasaan dia tu, dia buka tudung dia tu, marah tu. Tu jangan bagi dia marah. Kan? Dia ada sensitif dia lah kan. Tak boleh kan. Kita lah nak macam mana kan? Dia dah macam tu kan? Jadi kita kena cakap elok-elok dengan dia. Tak apa lah, nak kena begitu lah. Yang kedua, adakah tenaga jin dan syaitan lebih kuat daripada manusia? Sebab kadang-kadang ada perawat perlukan bantuan rakan-rakan ataupun ahli keluarga pesakit untuk pegang pesakit yang dirasuk jin. Bagaimana pula dengan ayat Quran, adakah boleh melemahkan jin dan syaitan? Ya, sebahagian besarnya kalau kita lihat memang kekuatan mereka itu sangat begitu kuat lah. Sebahagian besarnya lah, bukan kata semua kuat. Ada yang lemah kan, ada yang kuat, dia kuat lah. Kena pegang lah kan, kena pegang tuan-tuan. Macam-macam lah. Baju koyak tuan-tuan ni, kena toreh ni semua ni. Kadang-kadang kita kena tuan, tak ada insurans pula tu kan.
baju koyak, kemudiannya bila dia mengamuk tu pakat lari habis. Tu kita lagi Nabi kan. Macam seorang tu Hindu kan. Dia bukan Hindu, dia ni masuk Islam. Masuk Islam kan. Lepas dia masuk Islam tuan-tuan, keluarga dia tak setuju, sihir dia. Hindu punya, jin Hindu. Dia cakap Hindu. Tuan-tuan, cakap Hindu. Bila dia mengamuk tu, dah lah badan dia besar. Dia mengamuk tu tuan-tuan, tu dia. Kan, siapa pun dekat. Semua pakat lari. Kan, saya kira dia kena cucuk kat perut dia tu kan. Nak cucuk kat perut, bila cucuk perut tu dia jatuh. Memang dia jatuh. Sekali itu dekat tengah-tengah berubat, dia silat. Ni orang lain pula bersilat tuan-tuan, dia pejam mata. Pejam mata, saya pergi kanan, dia kanan. Dia pergi kiri, dia kiri. Dia tak nampak saya, dia pejam mata. Tapi dia boleh, saya nak lari, dia ikut. Saya mana ada silat, tak ada, bukan 4 kilau kan. Aku kena 4 kilau. Macam mana ni? Telefon Ustaz Ismail Kamus. Ustaz, ni nak baca apa ni? Silat dia. Lepas tu Ustaz kata baca sekian. Cucuk perut dia. Saya baca tuan-tuan, saya cucuk perut dia, jatuh dia. Masa tu pegang kan. Dia begitu. Dia kat perut tu lemah. Tapi kena baca lah tuan-tuan. Yang tak baca kan. Alhamdulillah lah. Macam-macam tuan-tuan. Mengamuk sekali tu 5 orang pegang korang tu. Siap dia kata, tak aci macam ni kata dia. 5 orang pegang aku kata dia. Yalah dia mengamuk kan. Laki-laki kan. Tangan satu ni seorang pegang, tu pun dia boleh angkat lagi. Kaki, lepas tu tekan perut lagi, dia boleh lagi tuan-tuan. Sebahagiannya lah. Kan? Tu memang kena tikam perut tu. Bagi dia sakit, habis dia lemah. Dia lemah. Dia kena point dia lemah lah. Tapi memang dia begitulah. Kekuatan dia tu memanglah. Tapi kalau kita dah pegang dia tu, kita kena pada point itu, dia sakit, dia keluar. Sementara nak dia sakit tu lah, nak pegang, nak bagi dia tak mengamuk tu. Kadang-kadang perempuan pun begitu juga. Bukan saya lelaki-lelaki, perempuan pun macam tu. Kekuatan dia tu memang kekuatan yang begitu kuat. Jin dalam badan dia tu tuan-tuan. Dia boleh angkat, dia boleh bangun tu. Kadang-kadang tu tidur tu kan, kita dah ni dah, dia boleh bangun lagi tu. Tu yang kuat lah. Tapi yang lemah. Bukan kata semua kuat, tidak. Tengok keadaan. Kemudian bagaimana pula dengan ayat Quran? Adakah boleh melemahkan jin? Ya, betul. Makna ayat Quran boleh melemahkan dia. Itu memanglah. Cuma kadang-kadang kita perlu baca tu berulang-ulang kali kan. Kadang-kadang tu dia perlu masa jugalah. Lemah memang dah. Kita baca tu memang dia melemahkan dia. Dia tindak balas dia, dan dia marah dan sebagainya, dia tak suka sebagainya, maka kita memang nak supaya dia keluar daripada badan dia. Itulah, itu antara sebab kita ruqyah tu, supaya dia tak selesa dan dia keluar daripada badan dia, dan kita sakitkan dia lah. Kita akan picit tempat-tempat yang dia duduk tu supaya dia keluar lah. Kadang-kadang benda itu cepat keluar, kadang-kadang benda itu makan masa lah. Tak tentulah tuan-tuan. Okey, habis kita punya kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sambung lagi. Kita punya rasukan ni belum habis, banyak lagi tentang rasukan ni. Kita akan sambung lagi. Di zaman Rasulullah ada lagi kes-kes rasukan zaman Rasulullah, bagaimana rawatan yang dilakukan kepada orang yang dirasuk, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.